أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Yang dihormati penolong pengarah kanan unit Kafa Jakim Cawangan Sabah, Ustaz Saiful Muharram bin Muhammad Tahrir, serta rakan-rakan penyelia seluruh negeri Sabah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini saya diberi ruang dan kesempatan untuk berkongsi dan menyampaikan tazkirah yang bertajuk Hikmah Menjaga Alam Sekitar. Rakan-rakan yang dikasihi sekalian, alam sekitar merupakan anugerah Allah yang amat bernilai kepada kesejahteraan kehidupan. Allah Subhanahu wa taala telah mencipta alam ini dengan sempurna dan seimbang untuk kemakmuran manusia. Kebanyakan makhluk amat bergantung kepada sumber-sumber semula jadi di muka bumi ini, terutamanya kita yakni manusia. Bumi yang luas ini dijadikan tempat tinggal manusia, gunung ganang sebagai pasak bumi, tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan dan ubatan kepada kehidupan, hujan sebagai sumber rezeki. Demikian juga dengan pelbagai jenis haiwan dan hidupan laut yang dijadikan untuk memudahkan hidup manusia. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam surah Ibrahim ayat 32 dan 33 yang bermaksud Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan hujan dari langit, lalu mengeluarkan dengan air hujan itu buah-buahan untuk menjadi makanan bagi kamu. Dan Ia yang memberi kemudahan kepada kamu menggunakan kapal-kapal untuk berlayar di laut dengan perintah-Nya, juga yang memudahkan sungai-sungai untuk kamu mengambil manfaat darinya. Dan Ia juga menjadikan matahari dan bulan sentiasa beredar untuk kepentingan kemudahan kamu, dan yang menjadikan malam dan siang bagi faedah hidup kamu. Namun, kebelakangan ini kita dikejutkan dengan pelbagai kejadian bencana alam seperti banjir, tanah runtuh, jerebu, ribut, kemarau dan ombak besar tsunami, yang mana menunjukkan bahawa alam ini sudah tidak dijaga dengan sebaiknya lagi oleh manusia. Justeru, sekiranya alam ini tidak dijaga dengan baik, niscaya banyak bencana alam akan berlaku dan menjejaskan kesejahteraan negara. Kita semua adalah khalifah yang diberi amanah untuk mengurus dan mentadbir bumi ini dengan sebaiknya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, dunia ini hijau dan cantik dan Tuhan telah melantik kamu sebagai pengurusnya. Dia melihat apa yang kamu lakukan. Hadis riwayat oleh Muslim. Maka amatlah penting bagi kita memastikan sumber yang ada dimanfaatkan sebaiknya bagi membolehkan generasi akan datang untuk hidup dalam persekitaran yang berkualiti. Namun, persoalan yang timbul ialah sejauh mana kita berasa bertanggungjawab memelihara alam sekitar ini. Tabiat seperti membuang sampah merata-rata, membuang sisa buangan termasuk bahan kimia secara terus ke laut dan sungai, melepaskan asap kilang tanpa tapisan, menceroboh hutan secara berleluasa, menjalankan aktiviti pembangunan secara tidak terkawal, melakukan pembakaran terbuka dan pelbagai aktiviti seumpamanya yang pastinya akan memberikan kesan jangka panjang kepada alam sekitar seperti peningkatan suhu, pencemaran sumber air, pencemaran udara, banjir besar,
tanah runtuh, pembakaran hutan, kepupusan flora dan fauna, dan perubahan cuaca tidak menentu yang pastinya menjejaskan kehidupan manusia. Pelbagai bencana dan kerosakan alam sekitar yang berlaku di seluruh dunia adalah disebabkan oleh kerakusan dan kecuaian manusia itu sendiri, sebagaimana yang diperingatkan oleh Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang bermaksud telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Rakan-rakan yang dikasihi, sesungguhnya hubungan manusia dan alam sekitar sememangnya rapat. Malah kedua-duanya saling memerlukan. Sekiranya satu musnah, maka sengsaralah pihak yang satu lagi. Maka tidak hairan apabila Islam begitu menitik beratkan tanggungjawab makhluk bernama manusia untuk mengekalkan keharmonian dunia dan menjaga seisi alam anugerah pencipta. Kita bukan sahaja perlu memelihara amanah besar tersebut, bahkan kita perlu bertindak bijak dalam mengatur penggunaan hasil bumi secara lestari dan memastikan generasi seterusnya tidak terbeban dengan sifat tamak dan kerakusan sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab. Umat Islam perlu sentiasa meningkatkan usaha menjaga dan memelihara alam sekitar serta memastikan corak pengurusan kehidupan yang mampan berhubung isu alam semula jadi sekaligus menyumbang ke arah kesejahteraan planet ini untuk diwarisi generasi masa kini dan generasi akan datang. Rakan-rakan yang dikasihi, sesungguhnya setiap kejadian bencana alam yang terjadi ini membuatkan kita sedar bahawa bumi ini dan segala isinya hanyalah pinjaman sementara daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia dan tidak wajar diperlakukan sesuka hati. Pelbagai kempen pendidikan dan kesedaran alam sekitar yang diusahakan pastinya akan berakhir dengan kegagalan sekiranya tahap kesedaran masyarakat mengenai kepentingan menjaga alam sekitar masih pada tahap rendah dan mengecewakan. Oleh itu, seharusnya ia bermula dari diri kita sendiri, seterusnya keluarga, masyarakat, dan negara. Oleh itu, kita beringat tentang beberapa hikmah menjaga alam sekitar. Yang pertama, Allah telah mencipta alam ini dengan amat sempurna dan seimbang untuk memakmurkan manusia sebagai khalifah di bumi ini. Yang kedua, manusia bertanggungjawab memakmurkan bumi dan memelihara alam sekitar dengan sebaik-baiknya kerana ianya adalah suatu amanah dalam konteks individu, keluarga, masyarakat dan juga negara. Ketiga, Islam melarang sebarang bentuk perlakuan kerosakan di atas muka bumi, sama ada kerosakan jiwa, harta benda maupun alam sekitar. Akhir kalam, sama-sama kita renungkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang maksudnya, dan dialah yang menjadikan kamu khalifah di bumi dan meninggikan setengah kamu atas setengahnya, yang lain beberapa darjat, kerana ia hendak menguji kamu pada apa yang telah dikurniakannya kepada kamu. Sesungguhnya Tuhanmu amatlah cepat azab siksanya, dan sesungguhnya ia maha pengampun lagi maha mengasihani. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang baik itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.